Hari ini kita masuk bahagian terakhir untuk bab 8, iaitu sudut dongak dan sudut tunduk. Kita tengok apa maksud sudut dongak. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, kamu tengok gambar yang pertama ini. Orang ini dia pandang ke arah burung dan kita buat satu garis mengufuk. Jadi sudut ini merupakan sudut dongak sebab dia pandang ke atas. Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garisan mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Cuba perhatikan gambar yang kedua ini. Orang ini dia pandang ke bawah. Dia tengok pada kucing itu. Jadi kita boleh buat satu garis mengufuk. Jadi sudut ini merupakan sudut tunduk. Cuba perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Okey, maksudnya pandangan ini adalah dari Devi. Jadi Devi dia pandang ke atas. Okey, kita buat satu garisan mengufuk. Jadi sudut ini merupakan sudut dongak. Jadi kita label sebagai A. Soalan B. Lukis dan labelkan sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Okey, sekarang pandangannya adalah dari Umi. Umi dia tengok ke arah Devi. Dia tengok ke bawah. Okay, dan kita buat satu garisan mengufuk di sini. Jadi sudut ini merupakan sudut tunduk. Dan kita label sebagai sudut B. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Maksudnya Jasni dia tengok kapal terbang. Okay, jadi dia tengok ke atas. Dan kita buat satu garisan mengufuk. Jadi sudut ini merupakan sudut dongak. Soalan B. Lukis dan labelkan sudut B yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Jadi sekarang Jasni dia pandang ke bawah. Dia tengok arah batu. Dan ini masih merupakan garisan mengufuk. Okey, jadi sudut di sini ialah sudut tunduk. Kita label sebagai sudut B. Jadi untuk jawab soalan yang begini adalah sangat penting kamu tengok sudut itu dari mana. Dari mana maksudnya dia tengok dari mana. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Kama, Cindy, Adila dan David di dua buah pangsa puri. Sudut dongak Cindy dari David ialah 15 darjah. Dari ayat ini, sudut dongak ini adalah dari David. Maksudnya David tengok ke atas. Jadi di sini kita buat satu garisan yang mengufuk. Dan ini merupakan sudut dongak, iaitu 15 darjah. Jadi kita boleh label di sini 15. Sudut dongak Adila dari Cindy ialah 18 darjah. Jadi sekarang sudut dongak ini adalah dari Cindy. Maksudnya Cindy dia tengok ke atas. Okey, jadi kita buat satu garisan mengufuk. Dan sudut dongak ini adalah sama dengan 18 darjah. Okey, seterusnya sudut tunduk Adila dari Kama ialah 40 darjah. Jadi sekarang dari Kama dia tengok ke bawah. Okey, jadi kita perlu buat satu garis mengufuk dari Kama. Dan sudut ini ialah 40 darjah. Okey, cari nilai X dan Y. Okey, jadi di sini semua garisan mengufuk ini merupakan garisan yang selari. Okey, jadi apabila ini garisan selari, kita boleh tengok begini. Sudut selang-seli.
Kalau sudut selang-seli, sudut di sini dan sini mesti sama. Maksudnya di bahagian bawah ini ialah 15. Jadi nilai X adalah gabungan sudut 18 dan 15. Nilai X adalah sama dengan 33 darjah. Untuk cari nilai Y pula, di sini saya boleh sengaja tambah satu garisan mengufuk supaya garisan ini adalah selari. Okey, di sini selari. Okey, simbol selang-seli. Maksudnya kalau sini 18, di sini pun 18 darjah. Dan untuk garisan 40 ini, dia juga merupakan sudut selang-seli. Jadi sudut di sini 40. Maka Y ini adalah gabungan sudut 40 dan 18. Jadi kita tambahkan dan dapat nilai Y, iaitu 58.